Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Welcome. Selamat datang ke Lalali Live, right? Dah lama dah saya tak live kat sini. Semalam kita ada buat live juga sebenarnya, tapi ada gangguan teknikal, line tak okey, lepas tu macam-macam lah benda-benda kita try adjust, tak boleh. Dan saya cakap tak boleh lah, kita buat esok. So Alhamdulillah. Selamat datang kepada semua yang join, dan kalau boleh saya minta semua tim-tim yang ada, leader-leader yang ada nak team, dan juga sesiapa lah yang korang rasa perlukan something untuk bantu bisnes korang, insyaAllah saya cuba give something malam ni yang boleh saya harap yang dapat bagi value pada korang. Okay, so sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin dulu, belum terlambat kita raya sebulan. Korang raya berapa bulan? Saya raya sebulan. Tak adalah, tak kisah pun sebenarnya. Yang penting kita macam ustaz-ustaz cakap lah, kalau boleh lepas Ramadan kita masih maintain Ramadan. Kan, cubalah. Kalau boleh puasa terus. Kalau apa-apa yang kita buat masa bulan Ramadan tu kita bawa ke hari biasa. Okay. So minta tolong pada leader-leader yang dah masuk ni, tolong share pada team masing-masing. Okay, tolong share pada team masing-masing. Hai Jira. Sekejap, saya cuba tengok. Okay, yang baru keluar. Hai Jira, hai Atika, Assalamualaikum. Selamat malam. Okay, thank you stay support. Thank you Atika. Alright. Okay, so malam ni saya nak sambung tajuk semalam lah. Thank you Jira. Tag Masna. Okay, so saya nak sambung session semalam. So semalam tu saya buat tajuk kan, macam ni kita nak buat bisnes tanpa kawan. Bukannya maksudnya kita ni anak buluh betung, tak. Maksudnya kadang-kadang saya jumpa macam-macam isu lah sebenarnya. Orang cakap saya nak buat bisnes ni, saya nak ajak tim saya saya nak ajak kawan saya buat bisnes sekali, tapi dia tak nak. Dan episod tak nak tu berkait-kait lah. Kawan ni pun tak nak, kawan ni pun tak nak, dia pun tak nak, semua tak nak. So apa yang berlaku, dia down. Dia down. So benda ni benda normal lah. Thank you Atika. So minta tolong, thank you, share pada kawan-kawan yang perlukan, you all rasa perlukan something dalam live dia untuk bantu bisnes dia kan. So siapa kat sini buat bisnes, boleh komen tak korang buat bisnes apa? Malam ni ada hadiah ke untuk Ustaz? Ada hadiah. Hadiah adalah something, mungkin you all dapat something new. Malam ni saya nak share. Okay. Alright, so apa nama benda tu? Yang boleh tak komen kat situ, saya nak tahu. Kalau korang buat bisnes, komen bisnes apa. Sekejap, duduk mana, bisnes apa. Cuba komen situ, saya nak tahu. Boleh tak? Korang buat bisnes apa dan duduk mana. Ataupun tak buat bisnes pun tak apa, boleh komen. Boleh komen kat situ apa nama bisnes korang ke, apa nama produk korang ke. Mungkin saya boleh tahu kat situ. Cuba komen situ. Dan thank you pada yang share. Thank you Jira, anniversary follower. Wow, awesome. Share Atika, thank you Atika, selalu share. Right. Okay, jual barang online. Okay, good, jual barang online. Okay, saya duduk Sabah tak buat bisnes. Oh Atika duduk Sabah tak buat bisnes. Okay, tak apa, bagus. Right, okay. So, macam ni lah, saya selalu dengar orang cakap dia tak boleh buat bisnes, dan dia punya bisnes tak berjaya sebab kawan-kawan tak support. So benda ni yang saya nak cuba kita sama-sama lah, sama-sama discuss. Boleh tak sama-sama kita discuss benda ni? Okay, so personally, secara sendiri saya punya pengalaman, saya pun sama. Saya tak ajak kawan-kawan saya buat bisnes. Tak ajak. Ini kawan-kawan saya tak nak kacau. Sebab saya dah pernah lalui tau. Dulu saya ada buat bisnes kan, ada buat macam-macam lah. Ada buat MLM. So bila buat MLM, memang kita akan disuruh untuk cari kawan-kawan kita. Dan benda tu pun tak salah sebenarnya. Bukan saya cakap salah. Bisnes ni macam-macam cara. Tapi ada masa bila kita buat bisnes kan, pernah tak korang buat bisnes, lepas tu kita ajak kawan kita, jom aku buat bisnes ni lah, macam best. Lepas tu dia dah tak contact kita dah. Kita call, dia tak angkat, kita mesej, dia tak angkat lah. Dia tak reply dah.
Sebab apa? Sebab ada kita kena ingat kita buat bisnes, apa yang penting? Kawan ke customer? Mana satu penting? Kawan ke customer dalam bisnes? Dan kena ingat juga satu lagi, tak semua kawan kita akan jadi customer. Kena ingat sebab mungkin produk kita, contoh tadi Jirah jual barang online. Barang apa tu Jirah? Boleh komen tu. Barang apa Jirah jual? So mungkin kawan kita tak pakai. Contoh macam kita dia jual AO Wallet, AOW untuk baby. Mostly untuk baby lah. Tapi orang tu tak ada baby. Takkan saya nak paksa dia, bro, kau pakailah ni. Tapi aku tak ada anak, babe. Alah, pakai je, beli, support lah aku. Dan itu yang berlaku tau. Kadang-kadang orang buat bisnes sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama, okey lah, jalan lah, alhamdulillah ada sale. Masuk bulan ke-4, bulan ke-5, kawan dia dah habis. Semua kawan dia dah beli, dan kawan yang dah beli takkan nak beli lagi. Dia beli sekali tu untuk support je, bukan untuk betul-betul. Kan, bukan untuk dia jadi regular customer kita. Aksesori rambut. So kalau kawan kita ada yang botak, kawan Jirah tiba ada yang botak, takkan nak jual dekat dia. Kan tak sesuai. So that's why jangan harapkan kawan bila kita buat bisnes. Petua, bukan petua lah. Hai Mas, selamat pagi Mas Nah. Welcome. Okay, Mas Nah, kita start kita sambung tajuk semalam sebenarnya. Bisnes tanpa kawan. Okay. Alright. So, bila kita buat bisnes, satu saya nak minta korang lah, especially kalau ada yang baru-baru buat bisnes. Jirah, memang saja je kita panggil selamat pagi tu. Sebab kita nak bagi energi. 2 kali stay right. Kita walaupun malam kita sebut pagi, selamat pagi sebab kita nak bagi energi tu macam pagi. Energi tu maintain. Sebab malam kalau kita cakap sama malam tu memang dah nak tidur lah, ngantuk dah. Tapi kalau pagi kita punya energi macam pagi lagi. Boleh tak macam tu? Macam pagi lagi. Right. So, saya nak minta kalau korang baru buat bisnes ataupun ada kawan yang buat bisnes, bagi tahu dia awal. Jangan expect orang lain untuk bantu bisnes kau. Tak kisahlah kawan ke, family ke, suami ke, isteri ke, anak ke, jangan harap orang lain. Kalau korang nak start buat bisnes, buat sendiri. So macam mana nak dapat customer mesti play kan. Habis tu kalau kawan aku tak nak beli, siapa nak jadi customer aku? Kan. So dekat situlah berlakunya fasa kita guna, ini yang saya dapat daripada Sifun Najib Bila korang buat bisnes, kan, makanan ke benda-benda lain tak kisah, cuba deal dengan family kita ataupun kawan kita bagi free. Ingat bisnes kan ni orang-orang Cina cakap lah selalunya 3 tahun pertama kena rugi. So dengan family ni korang jangan harap dia nak beli jangan harap dia nak beli. Mau tidur kalau malam, betul tu, saya pun ngantuk ni. Kalau nak senang cakap malam saya ngantuk dah. Okay, jangan harap dia nak beli. Okay, so apa yang kita boleh buat sebagai seller, kadang-kadang mungkin kalau jual kereta, janganlah korang bagi kereta pakailah kereta sebiji free, tak adalah. Maksudnya kalau korang jual makanan, bagilah tester kan, bagi rasa. Kalau jual minyak AO Wallet macam tu, bagilah dia rasa dulu, separuh botol ke, setengah botol ke. Kalau bagus bagi semua pun tak apa kan. Kalau dia satu family, bagi satu. Tujuan dia bila kita bagi benda tu, satu dia ingat kita ada jual benda tu. So kalau tiba-tiba dia nampak dekat Facebook, bagus lah produk dia ni, dia ni ada jual, Mas Nah ada jual, sendiri cara dia makan, betul, Mas Nah ada jual ni, try lah tanya Mas Nah kok dia tahu. Ni Jirah apa dia jual ni. Kita tanyalah Jirah. Sebab apa? Kita dah share, kita tak jual dengan family. Saya cadangkan you all, bukan cadangkan, elakkan menjual. Kalau dia nak bayar, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak nak bayar, korang just nak inform bahawa aku ada jual benda ni, tanpa kita jual pada dia, just bagi free. Paling-paling cekai tak bagi free pun tak mampu, contoh tak mampu, letak kat rumah kita biar family kita nampak, tapi tak jual. Tapi kita pakailah depan-depan ni, kita pakai. Kalau macam minyak AO, kita pakai kan, pakai kat anak kita, nampak anak dia sesama, kita ambil AO, kita sapu dekat anak dia, okey lah, macam tu. Jangan jual, jangan paksa dia orang beli, nanti dia akan lari. Bukan setakat family, kawan pun sama kan, betul tak? So dalam bisnes, orang yang penting adalah customer, bukan kawan. So kalau kawan tak support, that's okay, ignore je. Kalau family tak support pun tak apa, korang akan lagi cepat untuk berjaya tau, gerak ke depan, kalau kita tak harapkan anyone untuk support. Okay? Ya, betul. Alright, sendiri cari makan, sebenarnya korang akan gerak lebih laju macam tu. Dan contoh apa, ini saya cerita senario orang yang tak menjual pada family
Kalau balik minta macam mana, balik-balik minta macam, okey tak apa, cakap dia akan faham. Sorry lah, terus terang je, sorry saya tak dapat jual ni. Itu masalah jual dengan family, jual dengan kawan. Kadang-kadang ada, bukan semua, ada family atau kawan yang tak faham kita punya macam mana online business. Orang nampak business ni mesti masyhur kan, kaya, jutawan, tapi dia tak nampak untuk buat benda tu kena ada modal, kena ada benda tu. So kita bagi dia faham secara baik lah. Sorry aku benda ni harga ni RM50 contoh. Kalau boleh paling kurang pun kalau kau jadi ejen aku bagi kau murah. Tapi nak free, sorry aku tak dapat nak bagi. InsyaAllah doakan aku kaya, nanti aku akan bagi kau free. So tak apa, setiap kali macam tu kita suruh dia doakan. Mana tahu doa tu jadi makbul. Kita jadi kaya, masa kita dah kaya Alhamdulillah, kita bagi je lah free. Tak apa, kau ambil. Bila dia pakai lama-lama dia akan apa? Dia akan apa ni? Dia akan bercakap. Dia cerita pada orang, dia cerita pada kakak ipar dia, mak ipar dia, mak saudara, mak angkat, anak ni anak tu. So benda tu bisnes kita akan grow lagi besar. Korang macam saya dulu, macam nak cakap, sahabat saya dia cakap macam ni tau. Dia tak nak jual kat family sebab tak nak share dengan family sebab tak ada untung. Saya pula rasa tak, kalau tak share rugi. Sebab family kita akan one day mungkin dia akan cari orang lain kan. Kalau dapat bawa join lagi bagus. Macam Masnah kan, tahniah tau Masnah, dapat boleh ajak family. Maksudnya family tu willing nak join, dia nak ubah hidup dia, dia nak buat bisnes kan. Macam tu bagus lah. Macam tu bagus, itu lagi baik. Dia dapat produk tu macam Masnah, kalau dia bawa family, family tu dapat tambah income dia dan dapat improve life dia kan. So kalau pada sesiapa yang rasa macam tak ada kawan, tak boleh buat bisnes, itu bukan lagi alasan boleh tak? Itu bukan lagi alasan, sebab ramai orang buat bisnes bukan dengan kawan. Bukan dengan kawan, dia buat bisnes atas dasar dia nak buat, dia nak berjaya, dia nak bantu orang lain, dia nak give pada orang dengan something. Sebab macam ni tau, saya nampak macam ni, kalau korang tak ada bisnes, contoh macam makan gaji ke sahaja semata-mata, kita takkan ada benda nak share sangat dengan orang tau. Contoh macam sekarang mungkin kita nampak ada, kita jual minyak walid, contoh minyak walid, kita boleh bantu orang sesama kan. Sesama. So bila kita nampak budak-budak sesama kita ada benda yang kita boleh untuk bantu, kita tak kosong tau, kosong. So itu kebaikan bila buat bisnes yang saya nampak lah. Kalau tak dulu, bila saya tak buat bisnes ni, saya nampak orang kat hospital dengan anak, batuk-batuk, bersih-bersih, saya biar je. Sebab saya pun tak ada benda, aku nak share apa dengan dia kan. Tapi bila kita ada something, kita ada bisnes, walaupun orang tu bukan kawan kita, tapi kita boleh share, kita ada benda untuk share. Yes, thank you Atika, betul Masnah. So bila kita ada benda tu, dekat situlah kita jadi orang yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Sebab tu kalau paling cekal-cekal buat bisnes pun, at least kita adalah sikit secepis pun tak apa, niat nak bantu orang. Sebab Allah akan bantu niat ni. Dan lagi ramai orang kita bantu, lagi besar income kita. Lagi ramai orang kita boleh bantu, lagi makin besar. Macam drive ni lah yang Grab, rider Grab dekat Indonesia, dia ada panggil Gojek kan. Income dia bawa seorang tu sikit je. Okay. Tu kita ada assistant tau, assistant sini ada tukang setting, adjust setting. Okay. Rider yang bawa, macam dulu saya pergi Thailand pun dia ada tau, orang yang memang parking ramai-ramai, dia tunggu orang nak naik. Siapa nak naik, macam taxi lah tapi motor. Lepas tu orang naik, laju je dia bawa kan. So income dia tak sebanyak orang bawa taxi. Orang bawa taxi pula, kadang fikir juga kalau buat bisnes boleh kurangkan beban suami, dapat bantu orang lain. Betul sangat tu Atika. Kan, bila kita dah lah dapat bantu suami kita, dan dapat juga bantu orang lain. So benda ni memang powerful. Kadang-kadang orang cakap kita bila kita jadi hidup manusia, macam nak cakap, manusia ni, kalau saya tak dapat bantu orang lain, tapi bila tak mampu terpaksa dia nanti saja, semoga terpaksa doa, semoga ada orang lain bantu dia. Betul. Betul ni, sangat-sangat betul. So hari tu saya nampak ada, bukan orang susah pun, tapi nampaklah orang tu, biasalah foreigner kan, saya rasa Bangladesh ke Pakistan, bawa beras dengan susu tau.
Bukan, beras dengan minyak. So cakap Sofia, kesian orang tu, daripada jauh lah kan. So kita doakan dia. Betul, kita sebenarnya kena train bukan diri kita juga. Kita train, suruh anak-anak kita, kalau nampak orang susah pun kita doa. Itu selemah-lemah iman lah. Selemah-lemah iman yang kita boleh buat. So kita doakan orang tu supaya dia pun dapat ubah hidup dia. Dan kita at the same time, kita kena kerja lagi keras lah. Kita kena kerja lagi keras. Kalau yang dah ada bisnes tu, jangan duduk selesa sebab ramai orang susah kat luar tu. Lagi-lagi sekarang saya dengar barang makanan dah makin naik saya tak perasan lagi, saya pun tak tahu apa yang naik lagi setakat ni. Tapi saya baca tadi surat khabar tu, dia cakap kemungkinan macam mana 1/5 daripada rakyat Malaysia dia B60 tau, bukan B40 dah sekarang, B60 akan catu makanan dia sehari je sekali dia makan. 1/5 daripada B60. Wallahualam, saya pun tak tahu berapa banyak lah B60 kita kan. 1/5 daripada B60 tak boleh nak makan 4 kali 3 kali sehari, tak boleh kan. Yes, semua dah naik. Ayam, susu, gula. So kalau kita tak buat sekarang, bila kita nak buat? Takkan kita nak tunggu kalau kawan aku support baru aku start buat bisnes. Takkan nak tunggu macam tu. Memang sampai kiamat takkan start punya. Macam kita orang, macam saya dan Sal kan, kita orang buat bisnes, kita tak buat dengan siapa-siapa, kita orang buat bersama-sama je. So Sal lah kawan saya lah kawan Sal. So kita buat dengan satu mission. Dan walaupun kita dan saya tak share langsung pada seorang pun kawan saya apa saya buat masa first start, tak share. So, saya just share dekat orang luar. So kita buat macam-macam lah. Kita share dekat Facebook, share dekat Shopee, Lazada kan. Kita letak semua benda situ. Dan lepas dah buat tu, barulah kita share pada family. Start dengan family dulu. Itu pun kita tak jual pun. Kita just cakap try lah pakai ni, pakai je, tak apa, free. Kita bagi. Sebab apa? Percayalah, the more you give, the more you get. Dalam bisnes pun sama, formula dia macam tu. Okay, lagi banyak kau beri, lagi banyak kau akan dapat. Dari segi bentuk apa, wallahualam lah. Kita tak tahu tu sifat Allah kan. Ya betul Atikah, semua benda naik. Dan harga kereta pun naik kereta pun naik, minyak pun naik. So berhati-hati, bukan berhati-hati, bersedialah bersedia. Kalau yang tak ada bisnes tu boleh contact juga dengan kita orang. Macam Masnah tu, dia conquer bahagian Sabah. Dia punya bisnes, dia cover Sabah. Tapi luar Sabah pun Masnah boleh settle, tak ada masalah kan. So macam Jirah pun sama. So kita, bisnes ni adalah bisnes yang luas lah kan, bisnes yang luas. So boleh cover mana-mana. Zaman sekarang ni senang, order Shopee je, Shopee pam-pam order sampai depan rumah, betul tak? So daripada situlah sebenarnya bisnes akan grow. Dia bukannya daripada kawan. Jangan mengharap sangat pada kawan-kawan ataupun family, please don't. Usahawan yang betul-betul kuat kan, yang tegar, korang tak perlukan orang lain untuk support. Korang boleh support diri sendiri, insyaAllah. Dan macam mana nak support? Ini masuk point saya yang kedua. Saya tak kira dah berapa point tadi, tapi saya nak beritahu macam mana korang nak survive kalau tak ada kawan dalam bisnes. Adalah circle. Tahu tak circle tu apa? Bulatan. Lingkaran bulatan. Lingkaran kita yang buat benda yang sama. Nama dia circle. Maksudnya kalau kita buat bisnes, dia pun buat bisnes. So kita tahu masalah dia, dia tahu masalah kita. So korang bila buat bisnes, cari circle. Lagi bagus kalau korang join apa-apa bisnes, selalunya bisnes tu ada circle, orang yang buat bisnes yang sama. So berkawan dengan dia orang, belajar apa yang dia buat, apa yang dia tak buat. Okay, so daripada situ insyaAllah korang akan grow lagi cepat. Berbanding dengan korang buat bisnes, lepas tu buat sorang-sorang, tak, dah lah memang kat luar pun tak ada kawan. Tapi dalam circle pun kita pun tak masuk. So lama-lama kita akan hanyut. Tahu hanyut. Maksudnya orang lain semua dah gerak ke depan dah jauh dah ni berjalan. Kita masih kat belakang. Mungkin masih tengah tengok betul ke, boleh ke dah 4 tahun. Boleh ke bisnes ni berjaya ke 4 tahun. Orang lain yang tak berfikir sangat terus buat, mungkin dah capai dah. First 10k dia, first 10k dia. Betul, lagi semangat bila ada kawan. Betul. Yes. In fact, kalau kita bukan setakat ada kawan tau, customer kita tu pun boleh berubah menjadi kita punya kawan. Itu yang best business ni kan. Customer pun jadi kawan. Macam Masnah, sama juga Masnah, kita orang Masnah bermula dengan customer, kita tak pernah jumpa pun Masnah depan-depan. Belum pergi Sabah lagi, insyaAllah doakan one day dapat pergi Sabah.
Saya dengan anak-anak kita pergi sana, bolehlah jumpa Masnah. Sama juga, Masnah pun sama. Kita berkawan daripada dia sebagai customer jadi kawan. Okay. Dah ada panggilan-panggilan baby di belakang anak sana. Okay. Tak apa, sekejap saya sambung ya. Korang okey tak ni? Sorry lah, saya main cakap je. Saya tak ada skrip. Kalau ada soalan pun nanti saya bawa semua customer saya join. Betul. Itulah sebenarnya macam mana cara macam DAG, Noraisa, macam ni diorang grow. Dia buat customer-customer tu join dia jadi business partner dia, dan daripada business partner dia jadi kawan. Dan benda tu grow lama-lama, itu yang jadi besar tu. Orang ingat bisnes ni kena pandai kan? Tak sebenarnya. Tak, bisnes tak perlu pandai. Bisnes hanyalah perlu konsisten. Kena konsisten, buat benda yang sama berulang-ulang kali sampai ada result, dan daripada situ kita akan ubah. Contoh, aku tak tahu macam mana nak cari ejen, belajar cari ejen, belajar cari dropship. Lepas tu dah tahu belajar cari dropship, belajar untuk pastikan dropship tu restock. Okay, bila dropship tu dah pandai restock, lama-lama dia pun ajar dropship kita macam mana nak cari ejen dia. So lama-lama dia akan terus berjaya. Bisnes kita pun makin besar. Thank you Atika, stay support. Thank you minta tolong share pada kawan-kawan apa semua supaya diorang boleh join. Okay, so far korang ada masalah tak buat bisnes tanpa kawan? Boleh komen tak kat situ? Siapa kat sini yang rasa macam, yang buat bisnes lah, yang buat bisnes, yang rasa macam tak ada kawan pun support dia? Ada tak yang rasa macam tu? Kawan aku tak support lah bisnes aku. Ada tak? Banyak share dengan niat bantu orang, betul. Kita akan lagi tenang sebenarnya bila kita share dengan niat bantu orang, bukan share dengan niat nak tambah income dekat poket kita. Sebab income poket kita tak akan tambah. Duit ni kalau kita cari, dia akan lari. Itu lumrah duit. Duit kita kejar, dia lari punya. Makin lama makin susah. Tapi kalau kita niat, insyaAllah buat bisnes hari ni, aku buat bisnes hari ni untuk bantu. Thank you dan share Atika. Jangan sampai kena block lah insyaAllah. Okay. Facebook sekarang dah semakin strict yang saya tengok. Macam semalam saya ada buat, saya start live tu, saya buka lagu apa ni, lagu free royalty tau. Maksudnya tak ada siapa-siapa punya hak milik lagu. Tapi Facebook tutup juga, block. Sebab cakap lagu tu ada orang claim copyright. Kan pelik kan? Non-copyrighted song tapi orang dah copyright. Saya pun tak faham. Tapi mungkin distract sangat lah, tak boleh buat apalah. Okay, so berbalik kepada bisnes kita. Jangan risau walaupun korang buat bisnes seorang-seorang. Jangan risau. Sebab insyaAllah kalau you are consistent, betul-betul buat sungguh-sungguh, kawan tu akan datang. Kita akan start jumpa kawan. Dan lagi bagus kalau cari kawan yang income bracket dia lagi tinggi daripada kita. Kalau kita mungkin level 5,000, 2,000 sebulan, cari orang yang level 10,000. That's why penting berbaik dengan leader. Kalau ada leader, berkawan dengan dia, tanya je soalan. Leader you all mesti suka. Tanya soalan ni macam mana ni, macam ni, insyaAllah dia akan bantu. Berkawan dengan dia. Dan nak lagi best, berkawan dengan orang-orang yang berjaya. Contoh macam yang saya tahu, Sifun Najib Asadok, Dr. Azizah Osman, Hasbul Brothers. Kalau kita selalu follow dia tu pun sebenarnya kategori berkawan. Kita tengok apa dia buat, kita dengar apa dia cakap, kita cuba amalkan apa yang dia cakap. InsyaAllah benda tu akan sikit sebanyak ubah life kita. Tak semestinya buat bisnes. Tak buat bisnes pun tak apa. You all cuba follow. Siapa sini kenal Sifun Najib? Sifun Najib ke, Dr. Azizan ke? Saya yakin kalau korang masuk, korang dengar, at least you all dapat sesuatu lah. Tak 100%, at least 10% pun mesti dapat sesuatu. Betul. Usaha tangga kejayaan. Yang penting usaha. Tak ada usaha, tak ada apa-apa. Paling bagus dapat leader. Yes, betul. Leader yang bersemangat. Tapi jangan risau pula. Jangan pula, leader aku tak bersemangat. Aku tak nak semangat jugalah. Jangan macam tu. Kalau katalah, leader aku ni tak semangat, dia mau lah. Kita kena lagi semangat daripada leader tu. Faham tak? Maksudnya tadi saya kata apa? Buat bisnes jangan harap pada orang. Kita buat, bukan anggap. Walaupun korang agent dropship walaupun korang agent buat produk orang, anggap this is my business. Kalau aku buat main-main, income aku pun main-main, aku pun dipermainkan. So kalau tak nak macam tu, kita buat betul-betul. Buat betul-betul, insyaAllah income betul-betul datang kat kita. Okay? So setakat ni ada masalah tak? Ada tak yang nak tanya soalan ke apa ke? Ada tak masalah? Dan
Dan saya nak beritahu awal, dan saya tak cakap bisnes dengan kawan tak bagus, tapi saya nak beritahu kawan-kawan yang tengok, bukan yang buat bisnes kita, yang tengok kita buat bisnes konsisten bertahun-tahun, Mas Nah ni masih buat bisnes yang sama, bagus lah. Dulu aku nampak dia jual tak adalah banyak, sekarang tu berbotol-botol dah kat rumah dia. Kawan kita yang tak join tu, insyaAllah paling cikai lah dia akan beli satu botol, contoh. Ataupun lagi bagus, dia akan register, aku nak try buat lah, macam mana kau buat ni dia akan start jadi ejen kita. Tapi dengan syarat nombor satu, kena usaha dulu, yang macam Atikah cakap tu, kena usaha. Usaha bukan sekali dua, usaha berterusan, buat sampai korang bosan lah. Okay, sampai kita bosan. Alright, so bosan pun tak boleh bosan. Kita kena, bila kita dah pandai, kita kena bantu pula bawa orang bawah kita. Buat sharing, buat live macam ni untuk bagi some value supaya anak team kita boleh grow cepat, boleh berjaya dan boleh bantu ubah family dia, ubah life family dia, kan? Okay. Setakat ni saya nampak saya suka trend ni. Saya nampak ramai orang dah start buat bisnes tau. Bagus, ini trend yang sangat-sangat bagus. Dulu tak ada zaman dulu buat bisnes, kalau saya rasa zaman dulu lah, buat bisnes ni tak cool. Buat bisnes ni tak cool, tak adalah stylish. Kalau kerja government tu memang terbaik. Mantap, yang terbaik kerja government. Tapi sekarang orang dah start buat bisnes. Buat bisnes is cool sekarang. Business looks cool. Nampak bergaya, berjaya. Tak semua orang pun berjaya. Hanya orang yang konsisten dan buat tak bosan-bosan, itu yang berjaya. Tapi dia dah jadi cool. So ramai orang start buat bisnes. Tapi nasihat saya, buat bisnes biar dengan ilmu. Saya bukan mengajar kelas bisnes, tapi saya sangat cadangkan korang follow lah Sifu Najib Asadok ke, Hasbu Brothers ke, Oze Zuri ke, Azizan Osman ke. Diorang ni boleh bantu kita buat bisnes, insyaAllah. Dia tak adalah ajar kita, macam mana cara nak buat debit, buku debit apa semua, tak ada. Dia tak ajar tu. But dia give kita some push. Some push, tolakan. Sebab macam contoh lah, pernah tak korang rasa buat bisnes lepas tu rasa down? Pernah, malah lah aku mana nak buat apa-apa lah. Buat ni bukan tak berjaya pun. Proses tu mungkin lambat, tapi korang dah down dulu. Pernah tak rasa macam tu? Cuba komen, pernah tak? Saya nak tahu. Ataupun korang ni memang sangat bersemangat daripada awal first day buat bisnes, nanti dah 6 tahun buat bisnes, semangat tu masih maintain dan makin lama makin tinggi. Tak pernah jatuh ni, tak pernah pergi ke zero, tak pernah pergi ke negatif. Maintain. Siapa ada tak macam tu? Kalau ada memang hebat sangat lah. Saya memang respect. Sebab saya sendiri ada banyak fasa yang kita rasa macam okey lah, this is it lah, cukup lah. Banyak fasa-fasa tu. Tapi kalau kita tak hadapi, kita tak langkah, kita tak cross masalah tu, kita tak akan pergi ke mana-mana. Dan Alhamdulillah saya syukur sangat dalam Lalali, saya dan Sal, kita ada ramai sangat business partner macam Masna, kita ada Glow, kita ada Jira yang sangat-sangat supportive tau. Yang supportive, yang saya sangat nampak diorang ni orang yang nak berjaya. Orang nak berjaya dengan orang yang buat lebih kurang tak sama. Korang boleh nampak pattern dia tak sama. Orang yang just join ikut-ikut kawan, dia ni buat aku buat lah, dia ni follow aku follow lah. Dia tak akan sama dengan orang yang buat betul-betul dengan hati dan betul-betul dengan niat. Kan orang cakap macam asyik-asyik cerita pasal niat. Tak, saya terpaksa cakap dengan niat untuk ubah life family dia. This is big. This is big. Tak semua orang ada semangat tu. Dan selalu orang dia lebih selfish. Dia nak untuk diri dia sendiri, untuk income dia sendiri, poket dia sendiri, kan? Tanpa fikirkan mungkin anak-anak aku nak macam mana, boleh ke anak aku survive nanti, ekonomi dah makin teruk, rumah makin mahal. Saya dengar dekat Singapura, saya nak share sikit je lah. Dekat Singapura, dia punya sewa bilik tau, bukan sewa rumah. 1000 Singapore dollar. Gaji berapa? Gaji 3000. 1000 tu dah bayar bilik. Macam mana nak hidup? Wallahualam, saya pun tak tahu. So Malaysia mungkin one day akan jadi macam tu. Dulu saya punya sewa rumah dulu 1200 tau. Sewa berapa orang masa tu, kita orang budak 12 orang. 10 orang ke 12 saya pun dah tak ingat lah. Tapi saya rasa sekarang sewa kat sana mungkin dah 3000, 4000 dah sekarang. Dulu flat 300.
Sekarang hari tu adik saya, bukan sekarang lah, dah lama juga, 5, 6, 10 tahun lepas kot, adik saya duduk, dia bayar sewa flat yang sama 1,200. So ingat apa, standard of living bukan macam ni tau. Standard of living macam ni. Macam ni. Gaji kita macam mana? Gaji kita macam ni, naik sikit-sikit, turun sikit. Sebab ada PKP kan, kena potong gaji kan. Lepas tu naik sikit, kena potong sikit. PKP kan 2 kali. Lepas tu potong lagi. Tapi business tak. Business dia limitless. Dia tak ada, apa panggil tu? Dia tak ada ceiling. Dia tak ada had maksimum. Okay, kalau kau nak buat business, maksimum kau boleh capai sebulan 10,000 je, tak boleh lebih. Tak ada, dia tak ada benda tu kan. So yang rajin, you mesti dapat punya. Mungkin bukan sekarang, mungkin esok, tak esok mungkin lusa, tak lusa mungkin bulan depan, tapi mesti akan capai. Itu, that's the beauty of business lah. Sebab tu saya sangat-sangat suka kalau korang buat business, buatlah betul-betul. Mungkin orang cakap alah margin kecil je, tapi margin kecil ni lah yang one day membukit dan mula-mula jadi banyak. Okay, so jangan risau lagi pada yang buat business, tak ada kawan, tak kisah, you akan dapat customer yang boleh you akan buat jadi kawan nanti, insyaAllah one day. Okay, so thank you so much. Itu saja untuk session live kita hari ni. Kita jumpa lagi. Terima kasih pada yang join, stay, support daripada awal sampai habis. Atika, Masna, Jira, korang memang awesome. Dan saya doakan semoga korang berjaya dunia dan akhirat. Terus konsisten, give value tau. Give value, bukan jual give value, bukan selling but sharing pada kawan-kawan kita, pada semua orang yang bersama-sama kita, supaya diorang pun dapat apa panggil tu, dapat benefit ataupun value daripada apa yang kita buat. Okay, thank you juga Masna. Okay, alright. So tu saja daripada saya, Hasnul. Thank you Atika. Stay. Hadiah tu lah saya harap dapat sesuatu malam ni, session malam ni. InsyaAllah nanti kalau ada lucky draw ke apa-apa, InsyaAllah join lagi. Okay, so tu saja daripada saya, Hasnul. Lalui hashtag sihatkan syok, hashtag millionaire hustlers. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.